Buletin pagi bersama saya Fatin Hamimah Yusof, antara tajuk utama 12 Disember. Bola sepak Piala AFF Suzuki, Cheng Ho yakin Malaysia bangkit di Hanoi. Juga Najib Razak dan Arukanda akan didakwa pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejuaraan AFF Suzuki 2018 perlawanan akhir pertama yang berlangsung malam tadi berkesudahan dengan keputusan seri 2-2, menyaksikan Harimau Melaya berjaya bangkit dari ketinggalan 2 gol untuk mengelak kekalahan. Pertembungan penentu kejuaraan yang pertama dilangsungkan di Stadium Nasional Bukit Jalil menyaksikan Malaysia melayan kunjungan Vietnam dalam aksi yang menarik kehadiran Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia pertemuan kedua kempen kali ini selepas Vietnam mencatat kemenangan 2-0 dalam aksi kumpulan atur. Keputusan penuh 2-2 di penghujung perlawanan, Vietnam lega membawa kelebihan jaringan di tempat lawan ke aksi kedua di Hanoi Sabtu ini. I think overall we played well. Yes, of course we conceded the early goal again because of our lack of focus for the match, and we conceded again. Same in like we played in Hanoi, but we still have another 90 minutes to go. As a coach, I still very optimistic and positive about the second leg in Hanoi. 오늘 경기는 정말 우리 선수들이 훈련이 잘 싸워줬습니다. 두 골을 원정에서 넣고 또 세트 플레이로 두 골을 실점한 것에 대해서는 아쉽지만, 또 원정에서 우리가 성점 1점을 확보하고 또 원정에서 2득점을 했다는 데 의미를 두고 다음 15일 베트남에서 하는 홈 경기에서는 멋진 성공을 하도록 하겠습니다. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad (1MDB) Arukanda Kandasamy dijangka didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi ini atas dakwaan berkaitan kes pindaan laporan akhir audit 1MDB. Dan untuk perinciannya terus berlintas langsung bersama wartawan Siti Khatijah Jaafar yang telah bersedia di Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur. Silakan Katie. Ya, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak dan juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arukanda Kandasamy pagi ini akan didakwa di Mahkamah Session di Kompleks Mahkamah Jalan Duta di Ibu Negara ini pada pagi ini. Yang mana kedua-dua mereka ini difahamkan akan didakwa atas kesalahan pindaan laporan akhir audit 1MDB dan dijangka didakwa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009.
yang mana Arul telah pun tiba di sini jam 8.05 pagi tadi, diikuti dengan Datuk Seri Najib jam 8.35 pagi tadi, dan pendakwaan dijangka akan bermula pada bila-bila masa saja lagi, yang mana menerusi kenyataan media SPRM semalam, agensi berkenaan memberitahu telah pun mendapat green light ataupun kebenaran untuk melakukan pendakwaan pada hari ini, yang mana kedua-dua mereka itu bakal menghadapi pertuduhan bersama berhubung kes pindaan laporan akhir audit 1MDB. Namun begitu, bacaan pertuduhan difahamkan akan dilakukan di Mahkamah Session yang berlainan, difahamkan bersebelahan, iaitu di Mahkamah Session 9 dan juga Mahkamah Session 8. Dan Isnin lalu, SPRM telah pun menahan Datuk Seri Najib bagi melengkapkan lagi siasatan kes ini, yang mana selepas itu beliau telah pun dibebaskan dengan jaminan SPRM. Dan pada semalam, Arul pula telah ditahan jam 10.32 pagi juga bagi membantu kes yang sama. Dan pada 25 November lalu, Ketua Audit Negara iaitu Tan Sri Dr. Madina Mohamad telah pun berkata berlaku sedikit pengubahan dalam laporan akhir audit 1MDB, yang mana beberapa perkara didapati telah pun dibuang ataupun dipindahkan daripada laporan itu, termasuk dengan kehadiran ahli perniagaan Jolo dalam mesyuarat lembaga pengarah 1MDB, dan juga turut dibuang adalah berkaitan dengan status kewangan 1MDB. Dan tambahnya, arahan pengubahan itu telah pun diberikan oleh Tan Sri Syukri Saleh yang juga merupakan Ketua Setiausaha Sulit Datuk Seri Najib ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Dan ketika ini suasana di mahkamah masih lagi terkawal, berjalan lancar. Dan itu saja dulu laporan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kembali bergabung semula dengan rakan tugas di Sri Pentas Sang Hormat. Baik, terima kasih Keti, langsung dari Mahkamah Jalan Duta Kuala Lumpur. Anggota bomba yang cedera parah selepas diserang dalam insiden rusuhan di Kuil Seri Maha Mariaman di USJ 25 Subang Jaya 25 November lalu, Muhammad Adib Muhammad Kasim tidak lagi memerlukan mesin sokongan veno-venous extracorporeal membranes oxygenation untuk paru-parunya berfungsi. Dalam satu kenyataan, Institut Jantung Negara IJN berkata, doktor telah menanggalkan mesin itu pada jam 12.30 hari selepas mendapati perkembangan dan keadaan kritikalnya berangsur pulih. Bagaimanapun, Muhammad Adib masih memerlukan sokongan pernafasan melalui bantuan mesin ventilator dan dialisis. Terapi pemulihannya akan ditingkatkan untuk memantapkan kekuatan otot dan kekuatan untuk anggota badan. Muhammad Adib menggunakan bantuan mesin tersebut sejak menerima rawatan di IJN. Awal bulan ini, doktor telah menghentikan mesin sokongan jantung apabila jantungnya dapat berfungsi dengan sendiri. Walaupun Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata tiada keperluan untuk mengadakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT buat masa ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin berkata kajian akan terus dilakukan terhadap sistem serta modal pilihan raya PBT. Jadi selepas konvensyen ini, dan kita akan juga meneruskan kajian kita, penyelidikan kita, mengkaji semua aspek dari segi sistemnya, modelnya, metodnya, ya. Dan dia ada banyak aspek seperti proportionate representative, ya. So yang boleh kita gunakan, tetapi kita boleh dengar semua model dan kita juga boleh formulate kita punya acuan sendiri untuk menepati cita rasa kita di Malaysia sendiri. Zuraidah berkata demikian ketika menghadiri majlis penutupan pemerkasaan pihak berkuasa tempatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Konvensyen dihadiri kira-kira 2,300 peserta dan 18 pembentang dari dalam dan luar negara yang terlibat dalam pengurusan PBT. Tindakan pantas penduduk dan anggota bomba memadam kebakaran sebuah rumah berjaya menyelamatkan 13 lagi rumah berdekatan daripada hangus dijilat api di Kampung Kolam Limbungan, Melaka. Dalam kejadian kira-kira jam 11 pagi semalam, sebuah rumah berukuran 24 x 18 meter persegi musnah 100% dalam kebakaran yang dipercayai bermula dari litar pintas.
Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Kubu, Timbalan Penguasa Bomba Kamrul Zaman Muhammad Din berkata, operasi memadam kebakaran diketuai BBP Jalan Kubu dengan bantuan BBP Padang Temu bersama kekuatan 15 anggota termasuk pegawai. Pihaknya menerima panggilan jam 11.14 pagi dan tiba di lokasi kejadian 9 minit kemudian. Anggota bomba katanya berjaya mengawal kebakaran daripada merebak pada jam 11.39 pagi sebelum padam sepenuhnya jam 12.03 tengah hari. Menurut beliau, tindakan awal penduduk kampung dan kecekapan anggota mengawal kebakaran menyelamat sekurang-kurangnya 13 rumah berdekatan. Kita dapat selamatkan lebih kurang dalam 13 buah rumah. Kerana rumah ni ada dalam keadaan yang rapat. Jadi kita tidak ada bermasalah untuk dapat mengawalkan kebakaran tadi. Katanya punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pemilik rumah terbabit Sulaiman Taib, 53 tahun yang bekerja sebagai pengawal keselamatan katanya tiada di rumah ketika kejadian kerana bekerja di air keruh. Selain rumah yang musnah 100% itu, katanya 2 rumah bersebelahan turut terjejas apabila masing-masing dijilat api 15 dan 5% pada struktur bangunannya. Taman Sains dan Teknologi Kedah KSTP di Bukit Kayu Hitam bakal dilengkapi dengan zon khas bagi merancangkan pelaburan melibatkan industri aero angkasa. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir berkata KSTP dijangka mampu memenuhi permintaan pelaburan berskala besar. Menurut Datuk Seri Mukhris, KSTP dibantu dengan kewujudan syarikat pengeluar bahagian kapal terbang Boeing Aerospace Composite Malaysia Sdn Bhd yang telah memulakan operasinya sejak 20 tahun lalu. Jadi kita tak berhajat untuk mempunyai terlampau banyak zon. Maksudnya secara keseluruhannya Northern Gateway dengan KSTP ini 11,000 ekar. Jadi zoning untuk aero angkasa ni mestilah sebahagian yang mencukupi untuk menampung permintaan daripada industri. Jadi saiznya belum lagi ditetapkan, tapi kawasan ini lebih kurang sudah dikenal pasti di dalam dalam perancangan besar antara KSTP dengan Northern Gateway. Mengakui masih di peringkat awal dalam usaha menarik pelaburan, Datuk Seri Mukhris bagaimanapun yakin perancangan itu mampu direalisasikan dalam jangka masa panjang. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Aerospace Composite Malaysia bersama 4 buah institusi pengajian tinggi. Universiti Malaysia Perlis, Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Institut Latihan Perindustrian Jitra dan Institut Kemahiran Belia Negara Jitra akan terlibat dalam proses latihan, pembangunan kemahiran serta pertukaran kepakaran membabitkan pelajar dan tenaga pengajarnya. Our ability to grow is basically constrained by the ability to find skilled employees. And I'm very happy to say that we don't have any constraint. The institutions are able to train employees. We have internships where we actually bring employees into the factory while they're still students. You might have seen some of our trainees, they wear a burgundy vest. We also, last year, we opened our own internal training center. So not only do we put employees into on-the-job training, we also take them to the Technical Skills Training Center and we give them additional training. Kilang SCM dibangunkan dengan kerjasama Boeing dan Hexcel menerajui pembekalan produk komposit industri aero angkasa. Setiap pesawat Boeing komersial dibangunkan dengan komponen yang diperbuat di Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengumpul bukti bagi siasatan rasuah terhadap Ahli Parlimen Cameron Highlands V. Sivaraj. Ia berikutan Mahkamah Pilihan Raya mengisytiharkan kemenangan calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen itu terbatal dan tidak sah kerana didakwa berlaku amalan rasuah ketika kempen pilihan raya umum lalu. SPRM dia siasat berdasarkan bukti-bukti yang melampaui daripada keraguan. Dan kita perlukan bukti-bukti yang kukuh untuk membeli seorang itu dituduh mahkamah. So dalam kes ini SPRM masih menjalankan siasatan dan masih mengumpulkan bukti-bukti.
Katanya keputusan mahkamah berdasarkan keterangan saksi dalam perbicaraan selepas petisyen pilihan raya difailkan. SPRM katanya tidak boleh melakukan siasatan dengan keterangan saksi semata-mata. Sebaliknya memerlukan bukti fizikal yang nyata bagi memperkukuhkan kertas siasatan. 30 November lalu, Mahkamah Pilihan Raya mengeluarkan penghakiman itu selepas memutuskan berlaku amalan rasuah untuk mempengaruhi pengundi di kawasan berkenaan. Pulau Kukuk perlu kekal diwartakan sebagai taman negara dan bukan sebagai tanah kesultanan. Pandangan itu disuarakan Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga ahli Parlimen Paguh. Katanya enakmen memelihara taman negara di Johor sebelum ini dimulakan beliau ketika menjadi Menteri Besar Johor. When that was enacted, then all the islands, mountains and all those areas that were in Johor gazetted as a state park, including Pulau Kukuk as a state park. Why do we do that? Because we want to make sure that it remains forever. Beliau berkata demikian pada sidang media Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Petaling Jaya, Selangor. Katanya beliau rela merayu kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar supaya mengekalkan status Pulau Kukuk sebagai taman negara. Demonstrasi tidak akan menjatuhkan sesebuah kerajaan yang dipilih secara demokrasi. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, walaupun kerajaan membenarkan demonstrasi, hanya melalui pilihan raya sesebuah kerajaan itu boleh ditukar. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai himpunan kesyukuran penolakan ratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ICERT yang berlangsung di Ibu Negara Sabtu lalu. Katanya pilihan raya juga boleh diadakan lebih awal untuk menentukan sokongan majoriti rakyat jika terbukti kerajaan sedia ada gagal. Kerajaan katanya tidak akan menidak kebebasan bersuara dan teguran rakyat terhadap pemerintahan Pakatan Harapan. Jelasnya kerajaan memerlukan pemerintahan yang kuat tetapi bukan sehingga mengetepikan segala teguran dibuat rakyat. Umpamanya perlu akur kepada apa sahaja yang diarah pucuk kepimpinan. Kerajaan PH katanya memerlukan lebih masa untuk menunjukkan hasil kepada perubahan yang dilaksanakan kerana terpaksa memperbetulkan kerosakan yang dibuat kerajaan terdahulu. Dengan mengenepikan Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu